bukan dalil tersebut, tetapi kerana Imam Syafi'i melihat apa? That environment is change. Betul tak? Balon je lah, asal bunyi orang putih sikit lah. Tak, maknanya kerana suasana itu berubah. Kita cerita zaman 60-an dengan zaman sekarang tak sama. Kita nak pakai pendekatan zaman 60-an dengan sekarang, ini orang jadi lari. Dulu boleh, tak datang surau tak apa, kenduri dia tak usah pergi. Dia pandai, tak pergi tak apa, aku panggil anak yatim datang. Dia kenduri, dia panggil orang luar, dia import pula orang luar. Elok je aku buat kenduri juga. Apa yang kita dapat? Tak datang semayang, besok mati kubur sendiri, cari swasta. Betul-betul dia cari pergi swasta. Siap dah pergi swasta. Saya kalau mati berapa ya? Siap dengan tahlil apa semua. Setiap malam 4,500. Okeylah, saya ambil fikir ni kata dia. Menung kita orang surau. Tujuan kita tadi untuk apa? Untuk nak terbiah dia, betul tak? Supaya dia datang. Tapi tu dulu. Sekarang kita tak boleh guna kaedah tu dah. Pasal orang dah makin pandai. Kita kunah sini, dia kunah sana. Kita kunah sini, dia lompat sana. Kalau kita buat begitu, jawapannya orang makin lari. Nampak tak tuan-tuan? Suasana berubah, zaman berubah, suasana juga berubah. Maka hukum juga bukan kita kata mesti berubah, kadang-kadang perlu berubah mengikut zaman. Ini nak menunjukkan bagaimana Islam ni mudah. Itu kadang-kadang kita jadi payah. Hari ini kita betul tuan-tuan ya, dari segi apa dipanggil, kita panggil ni ilmu-ilmu yang dibawa oleh para ulama, kita meraihkan, tetapi bukan maknanya meraihkan ilmu tadi berarti kita tidak boleh merubah. Betul tuan-tuan, kita di Malaysia bila kita ke Mekah, bersentuh wuduk batal tak batal? Tak batal. Sebab apa kak? Ni tanya orang perempuan. Pasal apa tak batal? Tukar mazhab. Macam mana niat dia? Sahaja aku tukar mazhab, 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab itu kenapa? Kerana berubahnya suasana. Sebab itu dia sebenarnya kita tak boleh tukar mazhab. Kita dalam muzakarah haji, kita dah bincang dah. Ada pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bersentuh laki-laki perempuan tak batal sekiranya tak ada nafsu. Mana sentuh, kita sentuh rumah kita, Allah tersentuh pula. Awak ada nafsu tak? Tak ada bang. Tak batal lah kita. Kan? Sentuh, nafsu tak? Awak gila ke? Mestilah bernafsu. Batal lah nampaknya. Itu kata Imam Murafi'i. Yang ini ni pandangan marjuh, dia panggil pandangan yang lemah, tak terpakai dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau kita mengaji sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi kuliah maghrib sikit lagi ya, lebih sikit dari kuliah maghrib sikit lagi, degree sikit lagi, dia ada ilmu dipanggil dipanggil ta'arud wa tarjih ya. Ilmu ta'arud wa tarjih ni makna ilmu bagaimana bertembung dua pandangan dan kita nak mendahulukan yang ini ni. Sebab itu kita boleh faham satu ketika suatu pandangan ni lemah, tapi satu ketika pandangan lemah ni dia jadi pandangan utama. Sebab itu bila kita ke Mekah, pandangan utama kita tak pakai dah sentuh batal. Sentuh sikit pun batal, kena sentuh pun batal, menyentuh pun batal. Letih kita solat dekat tempat tawaf, kita elok tak sentuh orang. Iran tu pula elok pula dia melangkah, tapak kaki dia elok pula mijak tangan kita. Macam nak buat laki-laki, tak macam laki-laki cara pijak tu. Kalau laki-laki patah tangan kita. Tak, maknanya tuan-tuan, kita nak faham bila berubah zaman berarti berubah hukum. Ini nak sebut tentang keluasan agama ni mudah. Sebab tu kita nak cerita ni baharu.
orang rasa agama ini payah kerana orang tak dapat nak memahamkan soal mana yang tak boleh dan mana yang boleh. Tapi kalau orang dia boleh faham mana boleh mana tak boleh, dia akan rasa agama ni mudah. Dia akan rasa agama ni seronok. Sebab dia tahu ini kisah. Sebab itulah maknanya tuan-tuan, kita dalam agama ni kena mengajilah. Tu cerita dia. Malam ni kita tak bincang benda pun, kita bagi tahu dia punya isu je. Faham? Maknanya yang orang jadi payah agama ni pasal dia banyak tak tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh tentang agama. Tapi kalau dia tahu, dia akan rasa mudah. Oh, tak boleh begini, boleh begini. Sebab itu bila kita tahu di Mekah bersentuh laki-laki perempuan, kita ambil pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i ini, walaupun dia hampir sama dengan pandangan mazhab Imam Malik. Imam Malik, mazhab Maliki, bersentuh laki perempuan tanpa syahwat tak batal. Mazhab Hanafi bersentuh ada syahwat pun tak batal. Yang batal bila jima', itu saja batal. Jadi yang ini pandangan terlampau terbuka. Jadi kita tak pakai. Kita ambil pandangan mazhab Syafi'i sendiri dan hampir dengan pandangan utama dalam mazhab Maliki. Mengapa? Kerana berubah suasana. Sebab itu kalau kita pergi pun kita tak kisah. Tenang je. Orang lain duk sibuk suruk tangan. Kan? Begitu jalan keras. Apa hal ni? Takut tersentuh Ustaz. Habis sentuh tak? Tak ada, selamat, alhamdulillah. Rupa kaki pula kena sentuh. Menyumpah kau tu, celaka tuan kita tu. Pasal apa? Pasal dia rasa susah kerana dia tak faham. Tapi kita taklah pula kita sengaja hulur tangan gitu kan. Apa hal ni? Tak apa, tak ada nafsu kata dia. Yang itu tak ada kerja nak kena penampar nama tu. Faham? Ini maksudnya tuan-tuan. Sebab itu artinya kita beginilah, ya. Kita nak memahamkan apa yang halal dalam kitabullah, apa yang haram di dalam kitabullah. Ni kalau baca sendiri saja dalam Quran tak jumpa. Tak jumpa. Sebab itu dalam Quran ada satu term. Quran ni tuan-tuan, dia macam apa ni juga, apa dipanggil ni? Quran lah, payah no nak cakap. Dia ada satu term dalam Quran yang kita keluarkan, ambil jadi satu panduan. Apa dia kata? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini term dalam Quran, dia satu terma. Maknanya kita tanya orang yang tahu kalau kita tak tahu. Jadi kita baca Quran tak nampak apa-apa. Bagi Quran pada orang, baik, nampak tak apa yang Allah Ta'ala haramkan? Nampaklah dekat situ. Babi haram Ustaz, anjing haram, lagi bangkai haram, lagi darah haram. Oh, itu je dia tahu. Lain tak ada. Jadi yang lain semua boleh sapu. Bawa tenang. Kena tanya fas'alu ahla dzikri. Bagaimana orang alim ni dia memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Artinya kenapa? Mengaji. Itu cerita dia. Faham? Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan nak bagi tahu satu je malam ni tazkirahnya, mengajilah. Pendek kan? Pendek tak? 1 jam tu nak bagi tahu mengajilah je. Habislah. Kita jauh ke tempat nak pergi? 3 minit je. Tapi saya pula dah mendarat dah. Dah pergi kesimpulan, mendarat lah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu bila kita sebut tentang halal dan haram, dia apa yang disebut dalam Quran. Sebab itu saya selalu tanya begini kan? Tanya begini, contoh tuan-tuan ni. Baik, sekarang katalah saya datang bagi kuliah. Soalannya, boleh tak saya datang bagi kuliah ni pakai seluar jin? Bukan pinjam seluar jin, pakai. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, bagus, fahamlah tu. Baik, saya pakai t-shirt Real Madrid, maklumlah penyokong Real Madrid. Baik, boleh tak boleh? Boleh. Saya pakai topi macam sebelum tu, ada jalannya tu, apa ke nama lah, tak, yang nasyid You Find the Way tu, Maher Zain punya topi tu. Boleh tak boleh? Saya datang bagi kuliah, boleh? Tuan-tuan agak-agak datang tunggu dengar ke tuan-tuan balik?
Dengarlah tapi tak ambil gambar lah. Sebab kita tengok beza. Kenapa? Ini pahaman ni. Kata, apa hal ustaz pakai surah jin pula tu? Baik, kenapa surah jin? Di mana dalil pengharaman surah jin? Habis ustaz pakai t-shirt. Baik, sebutkan dalil haramnya t-shirt. Inna t-shirta. Sebab itu perasan tak kita dulu, tuan-tuan, dulu kalau orang nyanyi lagu nasyid, lagu ketuhanan ni dulu-dulu, tengok tak dia macam tu kan? Faham tak? Dulu-dulu. Lepas tu kalau ada orang yang nak menyanyi lagu nasyid, lagu ketuhanan, pakaian dia lain macam, orang terima tak? Orang tak terima kan? Kita ni apa punya nasyid ni, apa ni, apa menyanyi nasyid macam ni. Tiba-tiba Maher Zain datang. Maher Zain pun nyanyi lagu ketuhanan. Maher Zain dengan t-shirtnya, dengan seluar jin, dengan topi James Bond dia tu. Baik, boleh tak pasang lagi dalam surau? Sebenarnya kita pakai hukum apa ni sebenarnya? Tuan-tuan faham tak faham ni? Boleh ke tak boleh sebenarnya? Dulu kenapa tak boleh? Oh, keadaan. Bagus jawapan tu. Sebenarnya bukan keadaan, tuan, kerana dulu kita tak faham. Sama juga, tuan-tuan pernah dengar kan, satu ketika dalam surat khabar, orang buat demonstrasi sebab ada seorang non-Muslim masuk dalam suap. Sampai tak ke Johor ni? Tuan-tuan tak sampai ke berita berhenti tengah jalan ke? Saya rasa sampai kot. Kami di Selangor masih